Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Tuan-tuan imam, seluruh dan kuasa, pimpinan masyarakat setempat, hadirat muslimin muslimat, terutama pilihan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala kerana pada malam ini kita baru menyelesaikan puasa yang ke-7 dan berada pada malam yang ke-8 daripada Ramadan yang Mubarak. Sebagai muhasabah, saya suka menyebut bahawa kita mulia bukan kerana tempat. Mulianya seseorang bukan kerana tempat. Mulianya seseorang bukan kerana bulan, tetapi mulianya seseorang itu apabila Allah memuliakan dia. Sebab itu walaupun Ramadan ini bulan mulia, tetapi tak semua orang yang berada dalam Ramadan itu mulia sebagaimana mulianya Ramadan. Karena itu, sebagaimana juga Ramadan di peringkat awal sebelum Islam adalah bulan yang amat dibenci oleh orang Arab. Orang Arab tak suka Ramadan sebab Ramadan itu panas. Bahkan Ramadan itu sendiri membawa makna panas terik. Bahkan bagi orang-orang kaya di kalangan masyarakat Quraisy masa itu, bila mai saja bulan Ramadan, pakai keluar belakang pergi cari tempat sikit. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memuliakan Ramadan itu daripada bulan yang orang tak suka kepada orang tunggu bulan, daripada bulan orang pakai keluar Mekah kepada bulan orang tunggu masuk sampai visa pun susah. Kenapa ini berlaku? Maka bagaimana pula Allah Ta'ala memuliakan Ramadan itu sampai teratur jadi nampak? Baik, sebab itu kita nak cuba uraikan benda ini dalam tazkirah kita. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk kita faham. Kerana Allah Ta'ala ini bila dia sayang ke seseorang, dia tidak semestinya dia bagi orang kaya. Allah bila dia sayang pada seseorang itu, tak semestinya dia bagi orang itu berkedudukan. Tetapi kata Nabi, Allah bila sayang ke seseorang, dia bagi orang itu faham tentang agama. Kalau kita ada kekayaan, agama tak faham, maka kekayaan itu merosakkan. Pangkat kedudukan tanpa kepahaman agama, maka pangkat itu akan merosakkan kita. Kerana itu Nabi kata Allah ni bila dia sayang pada seseorang, dia akan bagi orang itu faham agama. Nak boleh faham agama, dia kena mengaji dulu. Dia tak boleh ada pandai saja jelek-jelek mata, tak boleh jadi buka pondok tuan-tuan sekalian. Pondok Derian dia tahu. Tapi nak sebutnya tadi ini, ya, insya-Allah pada malam ini dalam masa yang terhad, paling lama pun 20 minit dan tuan-tuan, paling lama. Lagi lama-lama saja surat masuk. Jadi nak menyebutnya bagaimana Allah memuliakan Ramadan, begitu juga langkah yang perlu kita ambil untuk kita jadi mulia sebagaimana mulianya Ramadan. Pertama sekali, Allah memuliakan Ramadan itu dengan dia bawa turun Quran. Dulu Ramadan orang tak peduli. Bila Allah turunkan Al-Quran dalam Ramadan itu jadi bulan hebat. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, kata Allah. Pada bulan Ramadan kami buat main turun Quran. Sebab apapun yang duduk dengan Quran, maka dia jadi mulia. Saya selalu sebut, lidik
penyapu, bila kita ikat banyak-banyak, kita jadikan dia penyapu. Sapu hampa, sapu najis, sapu macam-macam sapu. Bila kita letak di meja makan, lidi tadi ni, dia jadi tempat congkak gigi. Ada satu orang tu, dia bawa orang pengalaman, dia makan hotel. Dia tak biasa makan hotel, tengok dia orang makan nasi, dia makan nasi. Last kali orang ambil kayu tutup dari dia pun ambil. Balik, nak hantar balik kampung dia, ketua rombongan tanya, sedap tak hidangan tadi? Dia kata sedap, kecuali yang akhir tu keras. Rupanya dia pergi tukar makan benar. Dia makan keras. Jadi tuan-tuan sekalian, lidi tadi ni bila letak di meja makan, orang buat congkak gigi. Tapi bila lidi tadi jadi penunjuk Quran, maka guru Quran marah kita langkah lidi. Padahal kalau dibuat banyak-banyak jadi penyapu. Tetap ada meja orang congkak gigi. Tapi bila jadi penunjuk Quran, Allah angkat darjat lidi tadi ni jadi mulia sampai guru Quran marah kalau kita langkah lidi tadi. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan Quran. Yang kedua, kita ambil contoh kulit binatang, kulit lembu lah. Kalau kita jadikan kompang, orang pukul. Ting. Kalau kita jadikan bola, orang siapa? Tapi bila dijadikan kulit Quran, dulu orang kulit Quran bukan berat daripada kulit binatang. Bila kulit lembu tadi jadi kulit Quran, orang cium kulit tadi. Tambah-tambah orang Melayu. Orang Melayu ni buat cium Quran ni. Dan orang Arab cium sekali dan tiga. Dia cium Quran. Jadi kalau dikali 3 kali, jadi 9 kali tu kan. 3. Tuan-tuan sekalian. Dalam pada cium Quran tu lawan Quran pemerintahan juga. Jadi tuan-tuan sekalian, kulit lembu tadi ni jadi bola orang sepak, jadi kompas orang pukul. Tapi bila jadi kulit Quran, orang cium, mulia dia. Sebab apa? Sebab dia duduk dengan Quran. Kalau lidi jadi mulia dengan sebab duduk dengan Quran, kulit lembu jadi mulia dengan sebab duduk dengan Quran, takkanlah manusia, makhluk yang terbaik Allah cipta, bila duduk dengan Quran takkan hina, tuan-tuan sekalian. Ikut Quran takkan hina. Ikut Quran takkan apa. Ikut Quran takkan jadi apa yang kita tak nak. Baik, tuan-tuan sekalian. Itu yang pertama. Mulianya Ramadan kerana turunnya Quran. Maka kalau kita pun nak mulia dalam Ramadan, kita kena duduk dengan Quran. Amat malam wala'iyahzubillah. Nak masuk hari ke-8, ada orang yang tak buka Quran. Nak masuk hari ke-8, ada orang yang tak baca Quran lagi. Yang lebih malam, nak masuk hari ke-8, ada orang yang belum tengok Quran. Di mana mulia kita? Sebab itu saya sebut di awal tadi, mulia kita bukan kerana bulan. Ya, Ramadan mulia, tapi tidak semestinya kita mulia. Kita mulia bukan sebab tempat. Pakat-pakat nak duduk Mekah, ni bumi Nabi, ingat Abu Lahab duduk situ. Jangan dengar nampak Nabi saja. Tu Abu Lahab, Abu Jahal, and the gang. Ngadu Mesir dah Ustaz, Nabi Musa, Raun pun situ. Nama ada tak? Jadi begitu. Jadi mulianya Quran, mulianya Ramadan dengan sebab Quran. Maka orang yang duduk dalam Ramadan takkan mulia kalau jauh daripada Quran. Satu. Yang keduanya, Allah memuliakan Ramadan dengan Allah turunkan puasa. Maka siapa-siapa yang duduk dalam Ramadan tak puasa, tak ada kemuliaan bagi dia. Walaupun dia paling suka sambut raya, tapi dia tak ada mulia apa-apa sebab dia tak puasa. Itu saya tak nak ulang, sebab semua sama. Puasa ni tuan-tuan, waktu siang semua sama. Yang bezakan kita pada waktu malam. Siang semua orang puasa. Tak ada sekalian, semua orang puasa. Tapi malam ada yang puasa siang, tarawih tak buat. Puasa siang macam orang lain, malam dia borak kedai kopi. Nampak? Duduk kopi tiam, dia tiam, minum tiam, semua dia duduk. Lalas sekali, alik siang. Jadi tuan-tuan sekalian,
Yang kedua, Allah memuliakan Ramadan itu dengan puasa. Itu saya tak nak ulang. Tapi siapa-siapa tak puasa, tak mulia dia, sekalipun dia duduk dalam bulan. Yang ketiga, Allah muliakan Ramadan dengan dia bawa turun tarawih. Maka siapa-siapa yang tak tarawih, dia telah lari daripada kemuliaan. Dia telah lari daripada jalan untuk meraih kemuliaan. Sebagaimana Allah muliakan Ramadan dengan tarawih, bermakna kalau orang tak tarawih, dia tak mulia. Tuan-tuan sekalian, kalaulah Ramadan ni tak ada tarawih lah tuan-tuan, kalau tak ada tarawih, buat apa-apa manusia? Jangan jawab ni, saya tanya, saya jawab. Jangan tuan-tuan. Nah, saya selalu sebutkan, kalau apa tanya Ustaz jawab, tu nama dia rancangan Tanyalah Ustaz. Ustaz TV9. Itu sebab dia nama Tanyalah Ustaz, sebab orang tanya Ustaz dia. Rancangan kita malam ni, saya jawab, saya tanya, iaitu Ustaz menjawab, Ustaz bertanya. Jadi apa yang jawab, walaupun aku tanya. Kalau aku tanya apa jawab, dia jadi rancangan Ustaz bertanya, semua jawab. Dan dia selama dia. Baik. Jadi, kalau tarawih tak ada tuan-tuan sekalian, kita mari tak? Tak mari. Tak mari. Sebab apa? Nak sembahyang Isyak, tak mari tu. Mari sebab apa? Tarawih. Sebab itu, orang yang meninggalkan tarawih, dia telah menjauhkan daripada kemuliaan untuk berada dalam Ramadan. Sebab itu tarawih ini ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai qiyamul lail. Sebab itu hujah qiyamul lail itu yang buat sebelah. Sebab Aisyah kata Nabi buat qiyamul lail tak pernah lebih 11 rakaat. Bagi ulama yang berpegang tarawih itu sebelah, ialah merujuk kepada pendapat. Nampak tak? Jadi kita buat sebelah. Bermakna qiyamul lail sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tahu bulan-bulan biasa kita susah nak bangun qiyam. Susah nak bangun. Bangun nak tengok bola senang. Buat pula Brazil lawan Spanyol lagi lah tuan-tuan senang. Nah, bangun nak jahit baju senang. Bangun dengan sebab kencing manis lagi senang. Orang kencing manis dia memang selalu bangun malam sebab dia nak kencing. Cuma kawan saya kata nak tengok keselisian kencing manis kita, tengok ukur saja. Kalau kita lepas kencing semua urung tu tak teruk lagi dia kan. Yang paling teruk sebelum kencing semua dah tunggu nak urung. Tak tahulah dia punya idea mana pun saya tak tahu. Tolong tahu apa saja. Asal betul tahu. Jadi bangun nak kencing senang macam senang. Kadang-kadang dia bangun kencing dia tak sembahyang. Maka sebab itu kerana Allah sayang kat kita, mai Ramadan dia bermari tarawih. Maka tarawih itu disebut dan dianggap sebagai qiyamul lail. Maka orang yang tinggal tarawih dia hilang kemuliaan. Kalau orang faham ini, surau akan penuh sampai habis. Tak faham tu yang 10 malam terawal penuh, 10 malam terakhir terkosong. Terkosong sebab tak sengaja kosong. Sebab apa? Sebab dia tak tahu. Tiga. Yang keempat, kau boleh banyak-banyak tanya kan? Baik. Yang keempat, Allah muliakan Ramadan dengan sebab sahur. Kemuliaan sahur, kemuliaan orang yang duduk dalam Ramadan ialah sahurnya. Sebab sahur ini sejarahnya ialah Nabi minta Allah supaya bezakan antara puasa orang beriman dengan orang Yahudi. Maka Allah anugerahkan sahur. Sebab itu perbezaan puasa umat dan orang Yahudi kata Nabi ialah dengan bangun sahur. Sebab itu siapa-siapa yang sengaja tak bangun sahur, saja tak bangun. Bukan kerana tak jaga, bukan kerana tak sedar, bukan kerana tertidur, saja tak bangun. Bini hidup jenuh. Saya kuat tak bangun, bakar rambut tak bangun, pikul lah. Bini dia pikul pada bini badan besar pada lelaki lah. Pikul taklah kolak, lena masa dia kolak. Maka
sengaja dia tak nak bangun sahur, kata ulama, dia telah berusaha meninggikan syiar Yahudi. Masya Allah, kita marah Yahudi kau-kaunya, marah Yahudi. Sudah. Tapi syiar Yahudi kita tolak. Apa jadi? Gelak Yahudi, gelak Yahudi. Lemah kaki, pokok isap tu lah. Takbir, takbir. Apa barang ni takbir? Sudah. Ni, nak cerita lagi. Baru ni, saya forum dengan Dr. Bakanda. Dia kata dulu dia dilantik sebagai jawatan kuasa anti tembakau kebangsaan di bawah Kementerian Kesihatan. Jadi dia pun buat melawat di kilang-kilang rokok yang Seksyen 15 apa jemput teleko tu kan di Senawar. Jadi bila melawat rasmi ni kena terang semua. Dia tengoklah tembakau hati mampan dan putih direndam dalam sejenis ayam. Jadi doktor ni kawan saya dia tanya, dia kata ni ayam apa? Dia kata ayam apa? Dia rendam selama 4 hari 4 malam. Tembakau kulit tadi sebelum digulung. Kawan saya doktor tadi tanya, buat apa dia rendam lama? Dia kata untuk nak bagi kit. Tahu kit? Dia macam juga shisha yang baru ni diharamkan oleh Majlis Ketua. Dia kata kenapa shisha haram? Kerana sekali sedut shisha sama dengan 5 minit kita duduk dekat asap kereta. Sebut karbon dioksida sedut 5 minit. Jadi kalau kita rasa tak ada tempat nak pergi ke shisha, start kereta, duduk kereta. Dia sama mesti kandungan dia sama. Baik. Jadi Ramadan tadi mulia dengan sebab sahur. Dengan sebab sahur. Jadi jangan siapa-siapa tak sahur. Sebab nanti ujung tazkirah saya ni, konklusi dia akan saya sebut kriteria orang yang layak bertemu dengan Lailatul Qadar. Dia ada kaitan. Mau jawab ada connecting. Yang keempat, Allah muliakan Ramadan dengan Lailatul Qadar. Syekh Mutawalli Syahrawi, guru saya. Orang pernah tanya dia, Syekh, bila Lailatul Qadar ni berlaku dia? Jawab Mutawalli Syahrawi, dia kata soalan kami senang, cuma aku nak jawab susah. Tak susah macam mana? Nabi pun tak beritahu Lailatul Qadar ni. Tiba-tiba si Mamat tu boleh tanya, bila Lailatul Qadar? Tak perlu si Pak Syekh ni. Tapi dia kata sebab mana tanya aku jawab. Lailatul Qadar berlaku, dia kata, pada malam kamu tidak bangun. Itu tu Alim jawab pada era. Dia kata Lailatul Qadar ni berlaku malam hang tak jaga. Maknanya kalau nak jumpa hang nak jaga, dia tak malam. Jadi kerana itu Nabi suruh cari Lailatul Qadar, bukan suruh tunggu. Kalau tunggu, tak payah buat benda lain. Duduk dekat padang dia. Tengok tu. Orang kata kalau Lailatul Qadar pokok sudut. Kita pun tengok insan dia pokok ni tua juga. Pokok sudut dia pokok. Habis bagi salam, tengok ada sini potong pokok. Pokok tu bukan ada sini. Ribut tak kena. Dia potong. Sebab tu Nabi suruh cari, bukan suruh tunggu. Jadi Lailatul Qadar ni tuan-tuan, dah sebut begini. Dia bagi mana Lailatul Qadar? Dia adalah hasil doa Nabi. Nabi dia ingatkan kita ni umat dia. Dia kata, ya Allah, umur aku pendek. Dia kata, umur umat dulu panjang-panjang. Umur umat aku antara 60 ke 70 saja. Macam mana mereka nak beramal banyak, ya Allah? Nak sama dengan amalan orang-orang dulu, kata Nabi dalam doa dia. Dia sebut tu untuk kita. Dia tu masuk surga dah. Tapi dia terfikir umat ni macam mana umat aku ni. Dalam pada 60 tahun umur kita, yang kita betul-betul beramal berapa tahun ya tuan-tuan? Baru-baru balik tu tuan-tuan, Zuhur
Nampak tak? Jadi Nabi ni duk fikir, bila dia doa macam ini, maka akhirnya Allah anugerah Lailatul Qadar. Ini anugerah. Maknanya Nabi tadi ini berdoa bersungguh pada Allah demi kita, bukan untuk dia. Tapi ramai mana orang yang mengabaikan untuk mencari Lailatul Qadar. Abai. Bahkan 10 malam terakhir yang Nabi beri gambaran akan ada benda itu, makin kita abai, tak peduli kita. Sibuk buat persiapan bayar. Nampak tak tuan-tuan semua? Kalau inilah respon kita, action kita terhadap doa Nabi, satu benda lah saya nak bagi ingatkan apa? Lau kana bainana. Apa makna lau kana bainana? Kalau Nabi doa, dia dah doa beria-ria untuk kita, tiba-tiba kita tak ambil peduli. Kecewa dan baginda? Ya, kecewa. Sebagaimana seorang budak nak mengaji tak ada duit, kita sponsor dia, bayar iuran semua, tiba-tiba dah dapat masuk universiti, kuliah tak pergi, assignment tak buat, semua tak buat. Kecewa dah kita sponsor tadi? Kecewa. Kalau itulah keadaannya, lau kana bainana, kalau Nabi duduk dengan kita, dia akan rasa kecewa, orang tak hargai permohonan dia untuk tambah amal kebajikan. Jadi Lailatul Qadar. Jadi Allah muliakan Ramadan dengan Lailatul Qadar. Kalau kita nak mulia, maka kita kena cari Lailatul Qadar. 5. Di mana kan? 6. Yang ke-6 lah, tak ada di ke-5. Dua-dua betul. Yang ke-6, Allah memuliakan Ramadan dengan difardukan zakat fitrah. Zakat fitrah dirujuk kepada tolong orang. Zakat kan bagi tolong orang asnaf kan, fakirnya, miskinnya, goriminnya, macam-macam ini dah dapat. Maknanya kalau kita yang duduk dalam Ramadan nak jadi mulia, kena tolong orang. Alhamdulillah Allah fardukan zakat. Andai tidak ada kepaduan zakat silap hari bulan tuan-tuan, kita tak ada langsung tolong orang. Tapi kerana zakat fitrah tadi ni wajib, kita bayar. Sebab tu sila bayar zakat fitrah ni awal-awal. Walaupun ada waktu PK katanya waktu wajib, waktu afdal, waktu sunat, tapi bayarlah awal-awal. Ni saya tengok tu, apa tu, Amir ni awal-awal dia pakai lena, tak ada orang nak bayar lena. Pergi jalan, pergi kolam. Lu lena, dua-dua lena, kedua ke masjid. Nak dekat pagi raya, tak ada sembahyang raya, orang pakai bayar pun dah sini. Kalau kamu, saya bukan tak nak jadi Amir tu, Amir jadi Pak Imam merangkak Amir sekali. Teman-teman dia tuan-tuan sekalian, pada Syak. Nasib kita apa? Tidak apa tak tahu. Dah. Ujung-ujung baru tu banyak. Benar. Jadi kerana itu tuan-tuan sekalian, orang yang nak mulia, maka dia kena tolong orang. Maka kalau itulah bermakna Allah muliakan Ramadan dengan sebab 6, dengan sebab Quran, dengan sebab puasa, dengan sebab tarawih, dengan sebab apa tu Lailatul Qadar, dengan sebab sahur, dengan sebab zakat fitrah. 6 perkara ini Allah muliakan Ramadan. Bermakna kalau kita nak mulia sebagaimana mulianya bulan ini, 6 ini juga yang perlu kita buat. Tolong rapat dengan Quran. Jangan tinggal tarawih, jangan ambil ringan sahur. Carilah Lailatul Qadar, tuan-tuan sekalian, ya, dan juga tunaikanlah zakat secepat mungkin. Mudah-mudahan kita akan jadi mulia sebagaimana Allah memuliakan Ramadan daripada bulan yang orang tak pakai, bulan orang tak suka, kepada bulan orang tunggu, bulan orang cinta. Begitu juga kita sebelum masuk Ramadan, manusia tak pakai, tuan-tuan sekalian. Bila sebab kita buat 6 dalam Ramadan, kita akan menjadi mulia insya-Allah taala. Jadi sekarang itu dululah tuan-tuan sekalian. Faham ya tuan-tuan? Alhamdulillah. Tu guru saya kata, kalau orang ceramah kamarul, orang dah faham, alhamdulillah. Kalau orang turun juga, mereka jadi tak faham balik, kita ceramah mula faham. Jadi sebelum kita tak faham balik, eloklah berhenti tekan.
jadi tuan-tuan sekalian, dia ceramah ni bukan, dia tak semestinya panjang, yang penting faham. Ceramah panjang-panjang pun tak faham apa. Lebih baik ceramah pendek faham daripada ceramah panjang tak faham. Tapi kalau pendek pun tak faham, teruk. Dia suka tarawih juga 20, kalau buat lagu pun tak pakai. Lebih baik buat 8 yang penonton maknina. Tapi kalau 8 pun lagi tak senonoh. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kami jadikan kematian dan hidup itu ujian untuk Allah nak tahu siapa yang baik amalan, bukan yang banyak amal. Memang banyak tu bagus, tapi biar banyak yang baik. Tapi biasanya bila compare banyak dan baik, tuan-tuan sekalian, biasanya banyak dia jadi celamu. Macam tuan-tuan ada sebut syafaat baca Yasin 3 kali. Sebab apa 3 kali? Memang sebab niat 3. Apa punya fikir? Apa salahnya baca Yasin sekali 3 niat? Tak boleh. SKP pun ada 3 in 1. Takkan Yasin leceh pada SKP. Saya pengalaman daripada kecil dah tuan-tuan baca Yasin 3 kali ni daripada kecil dah. Dulu kita agak mengaji. Orang tua baca kita baca, orang tua baca kita baca, agak mengaji. Itu sebab kita ni kena mengaji tuan-tuan. Itu sebab bulan Ramadan ni kena ada tazkirah supaya orang faham. Ini macam-macam dah. Benda lain banyak lagi kau nak cakap, kau sentuh tazkirah. Apa barang ini? Baik, tak apalah tuan-tuan. Apapun macam inilah dah nak ceritanya. Ramadan tadi ni, ya, kemuliaan tadi ni bermakna tuan-tuan sekalian, kita yang mencari kemuliaan. Dan sebagai akhirnya, soalan untuk tuan-tuan balik. Apa soalannya? Soalannya, kalau dah kita sebut 6 tadi ni, agak-agak kenapa Allah pilih kita untuk bertemu Ramadan pada tahun ini? Jawab sekali soalan. Kenapa Allah pilih? Saya jawab. Tuan-tuan jawab apa tuan-tuan? Saya punya jawapan, yang ulama ajak kita, Allah bagi kesempatan kamu bertemu dengan Ramadan kerana Allah sayang, dengan sebab sikitnya amalan yang ada pada saya. Andai Allah ambil nyawa saya 10 hari lalu, apa kita nak bawa jumpa Allah? Allah ambil nyawa kita 10 hari lepas, apa kita nak jawab dengan soalan bukan lagi? Dan tentu Allah Ta'ala kata hang tak boleh jawab, amalan hang sikit. Nah, rokok hang lebih banyak daripada subhanallah. Maka sebab itu Allah bagi kesempatan bertemu Ramadan lagi, supaya kita boleh menambahkan amal. Tiba-tiba kita biarkan Ramadan berlalu, maka jadilah kita sebagaimana doa yang dimohon oleh Jibril dan diaminkan oleh Nabi kita. Binasalah siapa-siapa yang keluar Ramadan tanpa beroleh keampunan daripada Allah. Lalu doa ini diaminkan oleh Nabi kita. Kalau doa ini dibaca oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi kita, kita sendiri tahu status akan doa ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan kita pada malam ini. Semua sebagai akhir tuan-tuan sekalian, tuan-tuan jangan duduk. Bulan Ramadan siapa bagi ceramah dia akan lancar di rumah. Sebab itu tuan-tuan bawa, pastikan ada wang bawa. Sampai dia orang kata, apa ya Ustaz? Apa ceramah? Apa ceramah? Sebenarnya inilah satu anugerah kasih sayang Allah Ta'ala pada bulan Ramadan. Hampa tak ada cari tabung bagi lupa. Maka tuan-tuan sebagai kisah yang pergi sketsa, saya ada sekolah yang ada murid 84 orang, 4 orang guru, 2 pembantu guru, seorang petani. Jumlah murid 84 orang, yuran sebulan 20 ringgit. Itu pun tak semua. Anak yatim, piatu, anak yatim ada bapa, bukan bapa ada nama yatim, bukan. Kita tak kena bayaran. Orang miskin kita tak kena bayaran. Alhamdulillah 3 tahun dah jalan. Mungkin berkat daripada sumbangan yang saya minta seluruh negara. 2 minggu lepas saya dianugerahkan tanah wakaf seluas 7 ekar. Alhamdulillah. Dan saya telah selesaikan mesyuarat pertama. Esok insya-Allah kita masuk di Solo Karang.
saya nak mewujudkan suatu kompleks tahfiz Al-Quran anak yatim Al-Qardawi atau ringkasnya kontak KOMTAQ kontak. Jadi kos dia lebih kurang 1,9 jadi tak ada tempat yang saya nak rayu melainkan pada tuan-tuan. Saya rasa tu nampak gelang-gelang emas ni banyak. Lepas tu okok-okok banyak dalam itu. Jadi insya-Allah tuan-tuan sekalian mohon sumbangan pada Ramadan ini, dan kita yakinlah tuan-tuan sekalian tidak ada orang miskin kerana pemurah di jalan Allah. Tak ada orang miskin. Tuan-tuan tak percaya pintanya orang miskin. Sebab apa ada orang miskin ni tak tahulah Ustaz. Mungkin dulu masa dulu saya rajin sedekah sebab itu saya miskin. Agak-agak ada jawapan. Tak ada orang miskin sebab infak tak ada orang. Sebagaimana tak ada orang mati kerana puasa, tetapi ada orang mati kerana terlebih makan. Jadi dalam Al-Quran Kasirah di atas sumbangan tuan-tuan ya. Jadi yang baik-baik kepada Allah Ta'ala, saya mengucapkan selamat meneruskan ibadah Ramadan. Dan jangan fikir besok belum tentu jaminan kita hidup. Yang kita nak fikir malam ni kita nak buat apa untuk menambahkan amal. Esok tu kita tak tahu datang ya. Sebagaimana Ali sebut dalam bab sembahyang, bila kamu solat, anggaplah itu solat terakhir dan tidak ada lagi solat selepasnya melainkan solat jenazah. Aku qauli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yanfa' wa min du'a la yustajabu lah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hindarilah kami dari hati yang tidak khusyuk, ilmu yang tidak manfaat, amalan yang tidak kau angkat, dan doa yang tidak kau terima ya arhamar rahimin. Allahumma jama'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan maksuma. Ya Allah, jadilah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang kau rahmati. Perpisahan selepas ini perpisahan di bawah keampunan dan rahmat-Mu ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami yang banyak ini ya Allah. Dosa kedua ibu bapa kami, dosa anak-anak kami, dosa suami-suami kami, dosa istri-istri kami, dosa seluruh orang beriman di kalangan kami, sama ada yang masih hidup atau yang telah menghadap-Mu ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, redhalah syurga kepada kami sekalipun amal kami yang sedikit, dan jauhkanlah kami dari api neraka sekalipun kami banyak berbuat kejahatan dan maksiat kepada-Mu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun